الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya dia, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi memilih kita untuk berada di dalam rumah dia, beriktikaf, dan dipilih untuk sekali lagi berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita doa dengan Allah tambahkan lagi kefahaman kita, dan dengan kefahaman itu kita dapat beramal dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi bacaan Kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala: wa nafa'na bi'ulumihi fid daraini amin. Berkata pengarang kepada kitab ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan munafaat ilmunya kepada kita di dunia maupun di akhirat. Dia kata, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam:
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia telah bersabda, innamal a'malu binniyat, adapun setiap amalan itu adalah dengan niat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, didatangkan hadis innamal a'malu binniyat. Setelah pengarang pada kitab ni dia menerangkan kepada kita berkenaan dengan orang yang mencari dunia. Dan kita dah terang orang yang mencari dunia ni dia terbahagi kepada dua bahagian, yang mana dua-dua bahagian itu merugikan. Pertama, orang itu dia mencari dunia, dia melupakan kehidupan akhirah. Bukan setakat melupakan, tetapi dia juga tidak beriman dengan hari akhirat. Yang itu dinamakan sebagai orang yang kafirun, orang yang kafir. Orang kafir ni bagaimana keadaan dia? Khalidun finnar, dia berada kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, neraka ni salah satu daripada bahan bakar dia adalah orang-orang kafir, selain daripada batu-batu yang menjadi penyembahan mereka. Maka salah satu daripada bahan bakar adalah orang-orang yang kafir. Dan tuan, kerana jenayah murtad dia merupakan jenayah yang begitu besar. Dia menyengutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak memperakui kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, maka kerana itu apapun juga spiritual, amalan agama lain, kita tak boleh terlibat dengan dia. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut jelas di dalam surah Al-Kafirun. Allah Subhanahu wa ta'ala kata, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi kami adalah agama kami. Dan tuan, kita tak boleh terlibat sama sekali dengan apapun juga spiritual, amalan-amalan daripada agama yang lain. Kerana perkara tersebut dia melibatkan kepada perkara akidah, iaitulah pegangan, kepercayaan, keyakinan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, maka Allah Ta'ala kata, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Dan tuan, asbab ayat ni turun bila berlakunya pembukaan kota Mekah. Ramai yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaiat dengan Nabi. Ramai pada masa tu, tuan-tuan, orang yang dia berkenan dengan Islam. Dan tak kurang juga ada orang yang menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kepada Nabi, ya Muhammad, apa kata tahun ini kami beriman dengan Tuhan kamu, nanti tahun yang berikutnya kamu pula beriman dengan Tuhan kami. Dan tuan, maknanya bertukar-tukar, berlaku giliran. Tahun ni beriman dengan Allah, tahun depan dengan Tuhan mereka. Dan tuan, lalu turun ayat ni. Allah Subhanahu wa ta'ala kata, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi kami adalah agama kami. Dan tuan, kita tidak ada kompromi dengan keyakinan,
orang-orang yang kafir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sungguh pun begitu, kita tak bencikan mereka. Dan kita tak bersetuju dengan akidah yang mereka pegang dan juga kepercayaan mereka. Berkenaan dengan kejadian manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut, walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami memuliakan seluruh daripada anak-anak Adam itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berkawan macam biasa dengan mereka, kita bertegak dengan mereka. Dan tapi dalam soal akidah tak ada kompromi. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Wathani, dia kata manakala golongan yang kedua, dia kata fasiqun mausumun bil khasar. Golongan kedua yang mencari dunia adalah golongan fasik, khasar. Mereka juga diberikan kerugian. Tuan-tuan, lagu mana golongan yang kedua ni? Golongan yang kedua, dia mencari dunia, dia melalaikan kehidupan akhirat, tetapi beriman dia dengan hari akhirat. Dan yang ni kebanyakan daripada manusia. Bila mana dia mendapatkan dunia, bila mana dia nak menghasilkan dunia, tuan-tuan, maka dia lalai daripada Allah. Perkara ni disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul A'la. Allah Ta'ala kata bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan kamu lebih cenderung kepada kehidupan dunia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala kurang menceritakan soal berkenaan dengan dunia. Dalam Al-Quran, kalau kita duk buka, kalau kita selok Al-Quran ni, tuan-tuan, yang banyaknya Allah Subhanahu wa ta'ala cerita berkenaan dengan hari akhirat. Allah banyak cerita berkenaan dengan dosa pahala. Allah banyak cerita berkenaan dengan kisah-kisah para nabi dan para rasul. Dan tuan, ulama menyatakan, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala dia kurang menceritakan soal berkenaan dengan dunia? Kerana manusia hati dia begitu senang dengan dunia. Dan tuan, manusia dia begitu pakar dengan dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala dia sebut ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, kata Allah. Manusia itu mereka sangat tahu dan juga mereka sangat pakar berkenaan dengan keduniaan mereka, kata Allah. Tetapi kata Allah, dengan hari akhirah mereka itu ghaflah, mereka itu lalai dengan kehidupan akhirah, kata Allah. Dan tuan, betul tak apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Betul. Dan tuan, berkenaan dengan dunia ni kita cukup pandai. Dan tuan, nak cari duit, kita nak kembangkan duit, nak kembangkan harta, nak dapatkan projek. Dan tuan, kita boleh tahu dia punya peraturan dia. Tetapi dalam soal tuntutan yang Allah tuntut daripada kita, dan tuan, sebagai contoh, sembahyang misalnya. Dan tuan, sembahyang ni dia merupakan satu benda yang sangat besar. Allah Subhanahu wa ta'ala dia sebut dalam hadis Qudsi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, antara aku dengan hamba aku ahdan, kata Allah. Inna li'abdi wa alayya ahdan, kata Allah.
antara aku dengan hamba aku ada janji, kata Allah. Tuan-tuan tengoklah, bila Allah nak cerita tentang sembahyang, Allah kata inna li'abdi wa alayya ahdan, antara hamba aku dengan aku, kata Allah, ahdan, dia ada janji. Dan tuan nak menunjukkan bahawa sembahyang dia merupakan satu amalan yang sangat besar, dan dia merupakan amalan yang sangat penting. Nabi SAW kata as-salatu imaduddin, sembahyang tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, siapa mendirikan sembahyang, dia telah mendirikan agama Allah. Dan tuan, dia telah bina agama, dia telah memperkukuhkan agama Allah Subhanahu wa taala. Faman tarakaha, siapa yang meninggalkan sembahyang, faqad hadamaddin, dia telah merobohkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, sehingga Nabi SAW kata farqun bainana wa bainal kafir tarkus salah, perbezaan antara kita dengan orang kafir, kata Allah, kata Nabi SAW, farqun bainana wa bainal kafir, perbezaan antara kita dengan orang kafir, kata Nabi. Dan Nabi buat perumpamaan, ada beza antara kita dengan orang kafir itu. Dan tuan, apa dia punya perbezaan dia? Fi tarkis salah, iaitulah pada meninggalkan sembahyang. Dalam hadis lain kata Nabi SAW, awalun ma yuhasabu bihil abdun as-salah, kata Nabi, perkara yang pertama-tama sekali yang akan dihisap oleh Allah pada hari akhirat besok, as-salah, ianya adalah sembahyang, kata Nabi. Dan tuan, walaupun ada banyak riwayat hadis berkenaan dengan perkara pertama yang akan dihisap oleh Allah, tapi salah satu hadis, salah satu riwayat yang mai kepada kita hak ni, Nabi kata pertama-tama sekali yang akan dihisap pada hari akhirat besok terhadap seorang hamba, as-salah, iaitulah sembahyang dia. Nabi SAW kata lagi, kalaulah sembahyang itu diterima oleh Allah, dan sembahyang kita Allah hisap lepas, bila Allah Ta'ala hisap, Allah Ta'ala terima, Nabi SAW kata, maka amalan-amalan lain turut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, inilah kedudukan sembahyang. Yang kita buat tak sampai pun 10 minit. Yang kita buat seorang-seorang kita mungkin dalam masa 5 minit. Kalau berimam, berjemaah mungkin 10 minit. Dan tuan, tapi qadruh, tapi dia punya kedudukan dia sangat besar pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, dalam keadaan sembahyang itu besar di sisi Allah, kita kadang-kadang lalai daripada mempelajari sembahyang, macam mana sembahyang yang diterima pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh berpuas hati dengan amalan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tak dalami sungguh-sungguh tuntutan-tuntutan yang Allah tuntut daripada kita. Tapi kalau soal dunia, Allah Ta'ala kata ya'lamuna zahiran minal hayatid dunia, mereka tahu dengan kehidupan dunia, tetapi dengan negeri akhirat mereka lalai, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, kita tak nak bongkar, kita tak nak bedah bagaimana sembahyang yang terbaik untuk kita buat dengan Allah. Dan tuan, saya pernah mengajak bab berkenaan dengan sembahyang ni. Salah satu, dan tuan, saya duk ajak satu benda ya, dan tuan, bila satu orang dia ambil wuduk misalnya, dan tuan, kita kalau ambil wuduk berkomor-komor,
Tuan-tuan, ya, komok-komok ni dia merupakan benda sunat. Tuan-tuan, tapi benda sunat kita jangan ringankan dia. Ulama salaf, ulama-ulama terdahulu, mereka cukup ambil berat sekalipun amalan itu hanya disunatkan pada syarak. Dan tuan, pasal apa? Kerana amalan sunat dia boleh cover, dia boleh menampal mana-mana yang cacat daripada amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Sebab itu Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dia sebut, perkara yang diwajibkan pada syarak modal dari Allah. Perkara yang disunatkan adalah keuntungan daripada modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tu kita dah ada modal, kita dah mulakan perniagaan, takkan tak nak untung. Berniaga apa ni? Kalau kita dah buka perniagaan tiba-tiba tak ada keuntungan, daripada keuntungan itulah kita nak menjana hasil yang lebih besar lagi. Tuan-tuan, maka demikian dalam beramal pada Allah. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dia sebut, amalan wajib itu modal dari Allah, manakala amalan sunat adalah untung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ulama menyebut, tuan-tuan, sesiapa yang menjaga perkara-perkara yang disunatkan oleh Allah, oleh syarak, ni ulama sebut, siapa yang menjaga perkara yang disunatkan pada syarak, Allah beri kekuatan kepada dia menjaga perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah. Dan siapa-siapa yang menjaga perkara sunat dan wajib, Allah menjaga iman dia, kata ulama. Dan tuan, dia buat perkara sunat, dia ada kekuatan buat perkara wajib. Siapa jaga amalan sunat, amalan wajib, dia dijaga iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ni kedudukan perkara sunat. Tuan-tuan, jadilah ni, saya pernah mengajar, tuan-tuan. No. Saya kata, tuan-tuan, berkomor-komor, kita ajak orang ambil ayat semayang. Berkomor-komor ni, tuan-tuan, Nabi SAW dia pernah buat 3 cara berkomor-komor, tuan-tuan. Tapi dalam 3 cara, kita ringkaskan saja, tuan-tuan. Tapi dalam 3 cara ni, tuan-tuan, cara-cara ni berada dalam kitab Mishkat Al-Masabih, boleh rujuk di situ. Tuan-tuan, Nabi biasa berkomor-komor ni dengan 3 cara. Tapi yang selalu dibuat oleh Rasulullah, yang biasa dibuat oleh Rasulullah, Rasulullah berkomok macam mana, tuan-tuan? Nabi tahan ayat macam tu. Nabi tahan ayat dah ada dah dekat dalam telapak tangan, tuan-tuan. Separuh Nabi buat berkomok-komok, dah habis berkomok-komok dah, ada separuh lagi, separuh tu terus masuk dalam hidung. Itu bagus sekali. Tahan ayat, masukkan dalam mulut, tinggalkan separuh baki tu. Tuan-tuan, dah berkomok-komok dah, ada baki lagi, ada balance lagi, masukkan dalam hidung sekali. Kemudian tahan lagi ayat buat kali yang kedua, buat lagi macam tu. Komok, masuk. Yang ketiga, tahan lagi, komok, masuk. Dan tentulah sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama menyebut bahawa cara yang biasa dilakukan oleh kita, kebiasaannya, iaitu kita berkomor-komor 3 kali, kemudian barulah masukkan ayat ke hidung 3 kali. Tuan-tuan, perkara tu tak salah, dia masih lagi sah. Tuan-tuan, tetapi kalau nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu sangat Nabi buat, cara yang kita sebut tadi juga disebut dalam kitab Mukhtasar Latif, demikian yang disebutkan oleh para alim ulama kita. Dan tuan, ada satu orang makcik, dia kata, Allah Ustaz, saya umur 60 tahun dah, tak pernah tahu pun cara berkomok-komok
yang dibuat oleh Nabi SAW. Tuan-tuan, amalan kita ni, kalaulah kita buat sebagaimana yang diajak oleh Nabi SAW, agak-agaklah amalan tu diterima ke ditolak? Pasti ianya akan diterima oleh Allah. Pasal apa? Kerana kita beriktikad, kan kita baca hari Jumaat baru ni, Rasulullah dia mai kepada kita pasal apa? Liyu'allimahum dinan. Kerana dia mengajak kepada umat dia agama Islam yang sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tapi kita tinggalkan ni. Pasal apa? Kita dengan akhirat ni seolah-olah kita lalai dengan dia. Kerana tu dalam Al-Quran, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala cerita akhirat. Allah cerita dosa pahala. Allah cerita berkenaan dengan sirah, sejarah para nabi dan juga para rasul, yang tujuannya supaya manusia dia tidak lalai dengan keduniaan yang diberi Allah Subhanahu wa taala. Dan dunia dia ada mudarat, ada manfaat. Sebab tu hari ni kita baca hadis ni, innamal a'malu binniyat. Adapun setiap amalan berdasarkan pada niat. Dan tuan, apa niat kita dengan dunia? Dan tuan, pasal apa yang kita cari keduniaan ni? Dan tuan, kalau kenalah dengan niatnya, kalau betul kita punya perjalanan kita dengan dunia, dan tuan, carilah kekayaan walaupun sebesar gunung, walaupun kita duk berasa macam hidup kekal atas dunia, cari pilah. Dan tuan, asalkan satu, apa dia? Dia tidak pernah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa dengan Allah lagu mana. Dan tuan, dalam dia mencari dunia, dia tak lupa tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, dalam keadaan dia kaya raya, dia tidak pernah lupa pun tuntutan zakat atas dia. Dan tuan, dalam dia kaya, tidak ada pun takabur, riak, ujub, sombong dan sebagainya. Bahkan dia menggunakan harta itu pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, tengok dalam Al-Quran suratul Baqarah, Allah Taala kata apa? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan tuan, Allah Subhanahu wa taala dia sebut alif lam mim. Dan tuan, huruf-huruf yang terputus, yang terpotong macam tu, nak menunjukkan besarnya Allah, nak menunjukkan bijaksananya Allah. Alif lam mim. Kemudian Allah Taala cerita, itulah dia kitab, yakni Al-Quran. Dia menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa dengan Allah. Kemudian Allah Taala cerita lagi, orang bertakwa itu adalah orang yang beriman dengan perkara ghaib dan juga mereka mendirikan sembahyang. Dan kita tengok akhir ayat Allah Taala kata apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan daripada rezeki dan harta yang kami beri pada mereka. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan rezeki yang diberikan kepada manusia. Tapi macam mana kita nak kendalikan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita? Yunfiqun, dia infakkan. Dan tuan, dalam tafsir Jalalain menyatakan bahawa orang yang bertakwa dengan Allah, rezeki yang dia ada, selalu dia halalkan rezeki itu kepada keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, lagu mana kita nak halalkan harta ni pada keridaan Allah? Pertama sekali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seafdal sedekah, kata Nabi, seafdal infak, kata Nabi, ilal qurbat,
iaitulah kepada kaum keluarga terlebih dahulu. Tuan-tuan, kita ada harta ni, anak kita sekolah, kita tanggung dia, tak perlu minta daripada orang. Tuan-tuan, anak-anak kita nak makan apa, tak perlu minta dengan orang, kita boleh belanja mereka. Tuan-tuan, untuk kebaikan mereka nak pergi tuition, mereka perlukan kepada pendidikan, kita ada dia punya duit dia. Tuan-tuan, yang ni termasuk daripada apa? Seafdal sedekah kepada kaum qarabat. Tuan-tuan, ni cara. Kemudian dia ada kekayaan, dia membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya difahamkan. Dr. Zakir Naik, dia ada dia punya saluran dakwah dia tersendiri. Tuan-tuan, diceritakan kamera yang dia beli, harganya mencecah RM500,000. Kemudian dengan alat-alat yang lain lagi. Pasal apa, tuan-tuan? Kerana dia nak bagi orang tengok ni, bagi puas hati, supaya video yang dia buat tu boleh dilihat lagi 10 tahun ke 20 tahun ke depan, dengan solusi video yang sangat baik. Tuan-tuan, maka orang pun tertarik dengan dakwah dia. Tuan-tuan tengok macam mana orang dia menggunakan kekayaan ni, yunfiqun, iaitulah pada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW dia kata, innamal a'malu binniyat. Adapun setiap amalan itu berdasarkan kepada niat seseorang. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap seseorang itu dia akan mendapatkan berdasarkan apa yang dia niat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, tapi dekat sini saya perlu buat satu penghuraian sikit. Kalaulah satu perbuatan itu tak kena pada syarak, tuan-tuan, saya buat contoh. Dia pi mencuri, jadi kawan. Dia mencuri, dia pi mencuri. Dia pi mencuri pasal apa? Kerana dia kata, saya Ustaz, memang saya mencuri dia tak. Tapi hasil curian tu, saya curi pun Ustaz, bukan masuk rumah orang, saya pi tempat elok-elok lah. Saya pi masjid, saya pi surau. Tu dia. Pencuri pun ada yang jenis bertakwa dengan Allah. Dia kata, saya bukan pi rumah orang, saya tak pi rumah orang pun. Saya pi masjid, saya pi surau, saya pi ambil duit mereka. Tuan-tuan, perbuatan tu adalah perbuatan yang dilarang sama sekali pada syarak. Dilarang sama sekali. Tuan-tuan, tetapi dia mempunyai niat yang baik. Tuan-tuan, apakah tindakan seumpama itu dihalalkan pada syarak? Tidak dihalalkan sama sekali. Sebab itu dalam kaedah menyebut, an-niyah la tubarriru al-ghayah. Niat dia tidak boleh menghalalkan cara. Ni kaedah. Niat dia tidak boleh menghalalkan cara. Tuan-tuan, maksud dia apa? Niat elok, tapi perbuatan nak kena tengok. Kalau tak kena dengan syarak, maka niat yang baik itu tidak dikira apa-apa. Niat yang baik tetapi dengan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, perkara itu sama sekali tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis itu yang Nabi SAW kata ni apa dia? Setiap amalan itu dia akan dibalas mengikut apa yang dia niat. Tuan-tuan, ulama kata niat baik, perbuatan mesti selari, mesti sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi jangan berdasarkan kepada niat sahaja. Perbuatan itu nak kena dilihat. Kalau tak kena pada syarak, haram. Kalau seandainya perbuatan juga dihalalkan pada syarak,
Tuan-tuan, niat itu memberi manfaat dan dia diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, banyak jenis kes yang macam tu. Tak apa kita buat macam ni bukan apa dia kata. Buat benda baik juga dia kata. Tuan-tuan, tak boleh. Niat yang baik mesti disertakan dengan perbuatan. Yang mana perbuatan itu diizinkan pada syarak. Maka kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan adalah berdasarkan kepada niat. Tuan-tuan, hadis ni dia ada dua benda yang perlu kita ambil. Yang pertama dari segi amalan kita. Tuan-tuan, amalan dia wajib nak kena ada niat, kerana nak membezakan yang itu amalan, yang satu lagi ianya hanya sekadar adat sahaja. Dan maka dia perlukan kepada niat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu perkara niat ini ditekankan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kata Imam Nawawi, bila mana satu orang dia nak beribadah kepada Allah, pastikan pada masa itu dia mempunyai niat. Tanda pasal apa? Nak beza. Yang ni amalan kepada Allah, yang ni dia hanya sekadar adat sahaja, kebiasaan sahaja. Tentu yang pertama. Yang kedua, hadis innamal a'malu binniyat. Nabi SAW dia nak beritahu pada kita, amalan yang kita lakukan, pastikan niatnya adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan jangan riak dalam amalan. Dan tuan jangan kita duk berasa ujub, rasa elok amalan kita. Dan tuan, guru kami Al-Marhum Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, dia kata, pesan dia kepada pelajar-pelajar, dia kata, utlub minallah al-ikhlas. Minta daripada Allah jadi orang ikhlas. Tanda minta dengan Allah, apa yang kita duk buat ni biarlah hanya diketahui Allah. Biar apa yang kita buat ni orang tak suka, tak apa, asalkan dia disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak pasal apa? Kerana yang kita nak lah ni adalah kedudukan pada sisi Allah. Kita adalah hamba Allah. Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Bayyinah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, kata Allah. Dan tidaklah diperintahkan kepada hamba-hamba aku itu kecuali mengikhlaskan segala apa yang dia buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kita beramal kerana nak dikenali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia cerita, dan tuan, dekat akhirat esok, bila orang yang riak ni dia nak minta pembalasan dari Allah. Dan tuan, hidup kita dua kali, no? Satu dekat dunia, dunia sementara. Manakala akhirat yabqa, ianya kehidupan yang kekal abadi. Kat sanalah kita nak hidup lah, no? Kekal kita. Atas dunia ada lah. Atas dunia ni tak tahu bila. Allah Ta'ala kata wa ajalum musamma, ajal telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ada orang yang dia dah mati dah, kemudian dia hidup balik. Ada. Allahu a'lam lah. Tadi siang saya ceramah dekat IPD Bani Kota Sah. Datuk KP, Ketua Polis Negeri Kedah, dia cerita kawan dia kena serangan jantung. Mati dah. Mati dah. Memang dah tak bergerak apa dah. Tak bergerak. Tapi dia cerita, bila kena yang apa tu, saya pun tak tahu nak panggil apa, macam striker. Saya panggil striker. Dia anjut pakai itu. Dengung, anjut. 2-3 kali. Tiba-tiba dengan takdir Allah, celek ada.
celik ada bernafas balik semula. No, asalnya doktor kata ni habis dah ni, tapi di strike off 2-3 kali hidup balik semula. Tuan-tuan, bila dia hidup, apa yang dia buat hari-hari duk kayuh biskut. Hari-hari duk kayuh gerek. Pasal apa? Dia kata kalau saya tak kayuh gerek ni, saya mati buat kali kedua. Pasal apa? Jantung tak boleh, dia kena bagi aktif selalu. Macam tu. Masya-Allah. Tuan-tuan, maka wa ajalun musamma. Yang mana ajal itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang riak, tuan-tuan. Nanti pada hari akhirat besok dia nak minta pembalasan dari Allah, Allah tolak dia. Allah Ta'ala kata, buat apa minta pembalasan dari aku? Kerana kamu dulu beramal bukan kerana aku, tapi kerana manusia yang lain. Tuan-tuan, nak balik tak boleh dah. Kekal kita di sana. Yang itulah pada kehidupan akhirat. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala pesan supaya kita menjadi ikhlas, dan carilah kedudukan ikhlas pada sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah, tuan-tuan, nanti kita akan sambung lagi perbahasan berkenaan dengan hadis Nabi SAW berkenaan dengan niat ini. Wallahu ta'ala alam. Yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم.